بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Asy-Syarif Masjid Asy-Syarif Meru, seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilalnya, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para asatizah, tok-tok kiai, seterusnya sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majlis ini. Jadi sukalah saya untuk memulakan pertemuan kita dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tuan-tuan yang mulia, seolah tidak sempurna dalam kehidupan kita ini sekiranya kita tidak mulakan dengan selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam sembahyang kita tadi, kalau kita tak mulakan dengan selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sah sembahyang kita. Iaitu di mana tuan-tuan? Di tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir tersebut ada selawat, ya. Jadi kalau kita tak selawat, tak sah sembahyang kita. Begitulah kehidupan seharian kita, seolah-olah tidak sempurna kehidupan kita sekiranya kita tidak berselawat ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang mulia, selawat yang biasa saya pimpin, yang saya bawa pada pertemuan-pertemuan saya, iaitu selawat at-tafrijiyah ataupun selawat an-nariyah. Selawat at-tafrijiyah ini tuan-tuan yang mulia, fadilat-fadilatnya adalah dapat menghilangkan kesedihan dalam diri kita. Saya percaya tuan-tuan yang mulia, setiap individu ada kesedihan dalam hidup dia. Kalau yang sudah ada anak, sedih anak dah lama tak telefon. Sudah sebulan, 2 bulan anak tak telefon. Bila anak tak telefon ni? Dan bila anak nak telefon kita? Sedih kita, betul tak tuan-tuan? Anak kita yang kita jaga daripada kecil sampai dewasa, dan kemudian lupakan kita, sedih kita. Jadi itu salah satu contoh bentuk kesedihan. Dan banyak lagi lah kesedihan yang Allah Ta'ala uji kita daripada kita kecil sampailah sekarang, macam-macam kesedihan. Sama ada anak-anak kita degil, kita dah asuh dia, kita dah didik dia, hantar pergi sekolah, tapi macam-macam ujian yang Allah beri pada kita untuk apa? Menilai keimanan kita dan memberi pahala disebabkan sabarnya kita, tuan-tuan yang mulia. Jadi tuan-tuan yang mulia, mudah-mudahan antara kelebihan yang seterusnya atau fadilat yang seterusnya, selawat at-tafrijiyah ini dapat buka pintu rezeki dalam hidup kita. Tuan-tuan, ramai orang rasa rezeki itu ada duit banyak, ada kereta besar, tetapi tuan-tuan yang mulia, rezeki ini adalah apa tuan-tuan? Bagi orang mukmin, rezeki ini seperti mendapat anak yang soleh, isteri yang solehah, apa lagi tuan-tuan? Mendapat keberkatan dalam kehidupan. Ini rezeki, bukannya semata-mata material, kebendaan al-maddiyah semata-mata, tetapi rezeki ini sangat banyak. Contohnya yang paling besar pada malam ini, tuan-tuan dapat duduk dalam majlis ni. Ini merupakan rezeki yang sangat-sangat besar. Jadi tuan-tuan yang mulia, yang hafal boleh ikut, yang tak hafal boleh dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala ali salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfari
به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Jadi hadirin dan hadirat yang mulia, mudah-mudahan dengan berkat selawat sebentar tadi dapat memberkati lagi majlis kita pada malam ini insya-Allah. Jadi hadirin dan hadirat yang mulia, insya-Allah perbincangan saya yang pertama pada malam ini insya-Allah dan seterusnya merupakan kuliah bulanan minggu kedua hari Isnin. Setiap minggu kedua hari Isnin pengajian tasawuf. Saya bawakan kitab kepada tuan-tuan, iaitu kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji, karangan oleh Haji Nik Abdul Qadir Haji Nik Muhammad, yang mana cetakan pertamanya pada tahun 1985, cetakan pertama dia. Jadi ini orang Melayu jugalah, orang Nusantara yang karang kitab Jawi ni, berkenaan tentang 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Hadirin dan hadirat yang mulia, ulama ni dia akan susun kitab, dia bukan ikut sedap je. Kalau kita ni tuan-tuan bila nak karang kitab, kadang-kadang tajuknya sedap, bila baca tak sedap. Itu orang sekarang karang kitab. Tapi ulama ni tuan-tuan, dia tak fikir sedap tak sedap, yang penting maknanya ulama ni jujur. Tuan-tuan yang mulia, kalau ikutkan tajuk dia 20 sifat hati yang keji dan terpuji, kenapa yang keji dulu? Kenapa tak 20 sifat hati yang terpuji dan keji ke, ataupun tercela ke? Kenapa? Sebab tuan-tuan yang mulia, dalam hidup ni tuan-tuan, ulama nak kita bersihkan kekejian dalam diri kita dulu, barulah kita masukkan benda-benda yang baik. Supaya apa? Supaya bila kita buat benda yang baik dulu, kemudian dalam diri kita masih ada sifat-sifat yang keji, kita bimbang dengan kekejian sifat tersebut dapat merosakkan amal tersebut. Seperti cawan ni tuan-tuan, cawan ini kalaulah kotor, tuan-tuan nak isi tak air bersih? Tak mau, betul tak? Macam itulah diri kita tuan-tuan. Maknanya kita kena bersihkan diri kita dulu, barulah kita masukkan perkara-perkara mahmudah dalam diri kita. Kita bimbang tuan-tuan, ramai orang tertipu dalam kehidupan diri dia. Dia beribadah puluhan tahun, 40 tahun, 60 tahun, ratusan tahun, tetapi bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala lempar amal dia tuan-tuan. Sebab apa Allah Taala tolak amal tersebut? Sebab apa Allah tak terima amal tersebut? Kerana ada penyakit-penyakit hati. Dan penyakit-penyakit hati ni paling banyak orang yang datang masjid tuan-tuan. Jangan ingat kita datang masjid 5 waktu, kita rasa bagus dah tuan-tuan. Penyakit hati ni paling banyak ada pada orang yang selalu datang masjid. Penyakit dia apa tuan-tuan? Penyakit takabur, riak, ujub, sum'ah. Inilah yang boleh merosakkan amal ibadah kita hatta ratusan tahun sekalipun kita beribadah. Tuan-tuan yang mulia, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi umur yang singkat, tetapi fadilat ataupun kelebihan sangat banyak. Kita tengok umat-umat terdahulu hidupnya ratusan tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Nabi Ibrahim balik berapa tuan-tuan umur dia? 120 tahun. Kalau kita alamak jenazah dah semua dah tuan-tuan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam umur dia berapa tuan-tuan? 120 tahun baru balik. Kita nak bagi tahu umat terdahulu hidupnya ratusan tahun, ada yang makan ribuan tahun. Tetapi apa tuan-tuan? Tetapi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kelebihan dan fadilat yang lebih hebat dan lebih agung. Kenapa? Kerana mendapat kelebihan-kelebihan seperti apa? Baru ni kita baru saja masuk dalam bulan Ramadan. Ada kelebihan apa tuan-tuan? Sembahyang satu kali je fardu,
digandakan seperti seolah-olah 70 kali. Tadi kita sembahyang maghrib satu kali je lah, betul tak? Tapi bulan Ramadan baru ni kita sembahyang satu kali sahaja solat maghrib bersamaan dengan 70 kali solat maghrib. Ada tak bulan lain? Tak ada. Nampak, ini hanya kelebihan yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cumanya kita ni kadang-kadang bila kita hanya banyak amal tetapi kita tidak belajar. Kadang-kadang tuan-tuan bila kawan-kawan kita nazir masjid dan sebagainya cadangkan supaya adanya tazkirah Ramadan, kadang-kadang ada setengah daripada kita, apalah buat tazkirah bulan Ramadan, bulan lain banyak lagi. Kenapa bulan Ramadan nak ditazkirahnya, kenapa? Orang nak solat tarawih. Betul tak? Kadang-kadang fikir macam tu. Ada betulnya juga tuan-tuan. Tapi tuan-tuan yang mulia, adakah kita sembahyang tarawih tersebut mempunyai kualiti yang baik disebabkan apa? Disebabkan kurangnya ilmu. Nak bagi tahu perlunya ilmu untuk mengkualitikan ibadah tersebut. Sebab itu perlunya kita mengaji, belajar. Supaya apa? Supaya Ramadan yang kita lalui dapat kita amal dengan penuh kualiti, bukan kuantiti semata-mata. Bukan banyak kadang gaduh 8 20 orang yang buat 20 rasa bangga dengan banyaknya, orang yang 8 rasa dengan bangganya dengan hadis yang dia rasa dia itu betul. Tuan-tuan yang mulia, kita tuan-tuan, Allah Ta'ala tak pandang 20 ataupun 8 tapi pandang hati. Kalau tuan-tuan ikhlas kerana Allah Ta'ala, itu lebih dipandang oleh Allah Ta'ala berbanding amal yang banyak. Sedekah banyak tapi kalau tak ikhlas, ada tak tempat di sisi Allah Ta'ala? Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tak pandang kita punya parah rupa, Allah tak pandang banyak mana amal kita, tapi Allah pandang hati kita tuan-tuan. Ramai orang kalau rasa amal je banyak tuan-tuan, maka apa tuan-tuan? Maka orang kaya semua boleh beli syurga. Boleh pergi umrah 10 kali, boleh pergi haji 5 kali. Adalah Allah Ta'ala tetapi Allah Ta'ala meletakkan keadilan Allah Ta'ala itu pada takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka dia boleh memiliki syurga Allah Ta'ala. Bukannya kaya, bukannya miskin, tetapi apa? Takwa. Jadi tuan-tuan yang mulia, dalam pertemuan kita insya-Allah kita akan belajar berkenaan tentang elemen yang penting dalam bab at-tasawuf. Tasawuf ni tuan-tuan, yang mana kita nak bersihkan hati kita. Kerana ni tempat pandang Allah Ta'ala. Ramai orang datang masjid, dia kisah tentang apa yang orang luar pandang pasal luaran diri dia. Baju yang kemas, kopiah yang elok, baju yang bergosok, minyak wangi yang sedap. Tentang luaran diri dia. Tetapi berapa ramai orang yang tak ambil kisah tentang hati dia. Kenapa pergi masjid? Saya dengar area sini ramai yang Jawa. Jadi saya boleh selit-selit Jawa sikit lah ya tuan-tuan. Mungkin ada orang yang faham. Jadi saya bolehlah sikit-sikit. Kalau salah minta maaf lah. Biasa saya pergi datang masjid cakap Jawa digelakkan tu biasalah, normal. Tuan-tuan yang mulia, saya Jawa Banting. Baik tuan-tuan yang mulia, ramai orang dia datang masjid pakai baju elok tetapi hatinya sebab apa datang masjid? Kalau lama tak datang masjid nanti orang kata pula kalau dah lama tak datang masjid nanti orang kata. Maknanya datang masjid sebab apa tuan-tuan? Sebab nanti orang kata dia dah lama tak datang masjid. Nampak tak tuan-tuan? Datang bukan sebab kerana Allah Ta'ala. Sebab kalau dah bang dah lama tak datang masjid, lah nanti kalau tak datang masjid nanti orang kata apa pula. Nampak tak? Datang sebab apa? Datang sebab nak mengelak orang kata, bukan kerana Allah Ta'ala. Nampak tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan yang mulia, sebab itu hati itu perlu yang pertama. Kita ni tuan-tuan, dalam kehidupan kita 90% kesedihan dalam diri kita adalah sebab kita sibuk dengar apa yang orang kata pasal diri kita, pasal luaran diri kita. Kita sangat sedih. Anak-anak kita, bah, ada tak 200 nak pergi Langkawi ni bah, rombongan sekolah. Sedih kita. Sebab apa? Tak dapat nak bagi anak kita 200. Malam-malam kita sedih. Isteri kita, bang, bila nak tukar kereta baru bang? Dah 10 tahun sama je. Tukarlah bang, jiran sebelah dah tukar. Sebab nak ikut trend, nak ikut semasa, nak ikut apa yang jiran sebelah ada, menyebabkan kita jadi sedih, malam-malam sedih. Macam mana aku tak ada duit, nak beli kereta mahal pula. Tuan-tuan yang mulia, ramai orang tuan-tuan, dia nak senang, nak ikut trend macam orang lain ada. Orang lain ada kereta, dia nak kereta. Orang lain ada motor, dia nak motor.
Orang lain ada tanah, beli dekat KL, beli dekat Shah Alam, dia nak juga. Padahal dia tak mampu tuan-tuan. Jadi apa dia buat tuan-tuan? Dia buat pinjaman. Dia buat pinjaman, kalau beli tanah pinjaman kadang sampai 30 tahun. Kalau nanti tunggak bayar kadang sampai 35 tahun. Betul tak tuan-tuan? Dia kadang-kadang ada orang yang beli, kalau duit banyak dia beli cash. Tak ada duit, dia buat pinjaman. Dia buat pinjaman 30 tahun untuk beli neraka Allah Ta'ala. Sanggup bayar bulan-bulan untuk beli neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Sebab apa saya cakap macam tu tuan-tuan? Dia beli kereta 9 tahun, buat pinjaman, ada yang bayar cash, tetapi dia beli neraka Allah Ta'ala sanggup bayar bulan-bulan 1,500, 1,500, 2,000, 2,000. Beli neraka Allah Ta'ala. Sebab apa beli neraka Allah Ta'ala? Sebab dia beli kereta, sebab dia nak rasa dia hebat, jiran dia boleh beli, aku pun boleh beli. Dia nak tengok kawan dia sama-sama sekolah rendah dulu tak pandai pun boleh ada kereta besar, aku yang ada degree, aku yang ada SPM, lagilah boleh beli. Walaupun tak mampu, sanggup buat pinjaman, tetapi pinjaman untuk beli neraka Allah Ta'ala sanggup bayar bulan-bulan. Na'udzubillahi min zalik. Kerana apa? Kerana nak ada riya, nak ada sum'ah, nak ada takabur, nak ada ujub dalam kehidupan. Inilah sebab itu pentingnya pengajian kita pada malam ini tuan-tuan, untuk bersihkan hati kita tuan-tuan. Ramai orang kat luar sana lumba-lumba dalam hidup semata-mata nak ikut apa yang orang lain kata. Dekat luar sana kita hidup tuan-tuan sedih, 24 jam sedih sebab nak macam mana orang lain ada. Kita tengok tuan-tuan, kita tengok kawan-kawan kita ada rumah besar, kita nak rumah besar juga. Tak salah tuan-tuan, kalau tuan-tuan mampu silakan. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita lebih sedih apa yang orang kata pasal diri kita. Orang kata pasal kita, pasal kereta kita, pasal rumah kita, pasal isteri kita, pasal anak kita. Orang sindir kita, kita sedih tuan-tuan. Tetapi Allah Ta'ala sindir kita, Allah Ta'ala kata kita dekat dalam Al-Quran, kita buat dek je, buat tak tahu. Betul tak tuan-tuan? Allah Ta'ala banyak sebut dalam ayat Quran, tegur kita, kita buat tak tahu sampai hari ini. Tapi kawan kita, tegur kita, sindir kita, kita sedih malam-malam. Kita duduk seorang-seorang sedih. Allahu Akbar. Kenapalah Allah Ta'ala jadikan aku ni miskin, orang lain kaya. Walaupun aku dah kaya, kenapalah tak ada kebahagiaan dalam diri. Tuan-tuan, saya percaya tuan-tuan kerja pagi petang, siang malam untuk nak apa? Nak dapat sa'adah, nak dapat kebahagiaan. Tetapi berapa ramai orang tak dapat kebahagiaan tersebut kerana dia tidak mempunyai hati yang kaya. Akal fikirannya kaya, profesor, doktor, duitnya kaya, tetapi hatinya miskin, menyebabkan dia tidak mendapat kebahagiaan. Sebab itu tuan-tuan, orang ni dalam hidup dia, walaupun hidupnya dalam keadaan rumah yang sempit, tetapi mempunyai hati yang lapang, merasakan apa? Rumah tersebutlah lapang. Ada kawan-kawan kita duduk rumah besar, 2-3 tingkat, halamannya besar, tetapi merasa sempit kerana mempunyai hati yang sempit. Nak rasa besar lagi, nak besar lagi, tak rasa cukup dah. Sebab apa? Mempunyai hati yang sempit. Sebab itu, bila tempat bahagia itu pada hati, sebab itu kita kena datang dalam majlis ilmu macam ini untuk kita apa? Belajar tentang sifat-sifat hati. Supaya apa? Supaya kita dapat bahagiakan dalam diri kita ni, tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, insya-Allah, dalam bab yang pertama kita, dalam di sini ada 20 sifat hati. 10 yang pertama menyebutkan tentang sifat-sifat mazmumah yang perlu kita hindari, dan 10 yang seterusnya sifat-sifat mahmudah yang perlu kita terapkan di dalam diri kita. Sifat yang pertama adalah yang pertama tuan-tuan, sifat at-takabbur. Sifat at-takabbur ini tuan-tuan yang boleh milik hanya Allah Ta'ala. Al-Mutakabbir Al-Khaliq ada dalam Asmaul Husna. Tuan-tuan, hanya Allah Ta'ala yang boleh ada sifat at-takabbur. Kerana apa? Allah Ta'ala yang memiliki, yang menguasa, yang mencipta segala sesuatu. Kita ni tuan-tuan tak ada apa-apa sifat pun kecuali satu. Iaitu apa tuan-tuan? Iaitu sifat apa? Sifat hamba. Handsome, lawa, kaya, apa semua sifat, semua pinjaman daripada Allah Ta'ala. Kita lahir-lahir untu pun orang eneng tuan-tuan. Gigi pun tak ada. Rambut orang eneng, untu orang eneng, omah orang eneng, kabeh orang eneng. Semua tak ada tuan-tuan. Bila tuan-tuan dalam hidup ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi sikit demi sikit. Kita tak macam ikan, kita tak macam lembu.
Lembu tuan-tuan, dia tak pernah ajar anak dia macam mana berjalan dan tak pernah ajar mesti kena makan rumput. Allah Ta'ala yang bagi ilmu tersebut. Kita tak macam ikan. Ikan ni tuan-tuan tak perlukan GPS. Ikan ni tuan-tuan, walaupun dia boleh mengembara dekat laut yang dalam beratus ribu kilometer, dia boleh kembali ke tempat asal tanpa menggunakan GPS. Hebat tak tuan-tuan? Siapa yang hebat? Allah Ta'ala hebat. Tapi kita tuan-tuan, kita lahir-lahir tak boleh berjalan terus. Siapa yang boleh berjalan terus, confirm masuk Guinness of Record. Tak boleh tuan-tuan. Nak kena ada panduan, nak kena ada pimpinan. Maka Allah Ta'ala datangkan Al-Quran, datangkan Ar-Rasul untuk memimpin diri kita. Maknanya kita tak tahu apa-apa. Dan kita zero. Allah Ta'ala bagi sedikit ilmu. Boleh pandai mengaji sikit, boleh pandai membaca sikit. Dulu tak ada apa-apa. Ada kan? Kemudian dapat apa? Dapat tempat tinggal. Kemudian dapat rezeki sikit, dapat berumah tangga, dapat kereta, dapat rumah. Asalnya tak ada apa-apa. Macam itulah nanti kita mati tak ada apa-apa. Kan? Macam mana kita tak ada apa-apa asalnya dan kita akan mati tak ada apa-apa. Tak ada yang lahir-lahir dalam perut ada intan belian. Oi, kaya terus. Kan? Lahir-lahir tu ada emas dalam perut. Tak ada. Kan? Jadi kita ni lahir-lahir untu pun orang eneng. Tak ada apa-apa. Wes soge, dah kaya, eneng omah gede, sombong. Sombong dengan siapa? Karo pangeran. Sombong dengan Allah Ta'ala. Sombong dengan manusia. Kan? Bila beli je kereta BMW, B banyak M makan dah beli wang, naik aja, hujan-hujan, nampak orang kanan kiri tak nak tumpang. Sebab apa? Engkau kotor. Iki sek meling kok. Kan? Baru beli ni nak ditumpangkan orang, memang tak adalah. Kan? Jadi kita sombong. Kita merasakan itu kita punya. Tuan-tuan yang mulia, nak menghilangkan rasa sombong dalam diri kita, hilangkan rasa keakuan dalam diri kita. Ini aku punya, ini aku punya, ini aku punya. Kan? Hilangkan keakuan dalam diri kita. Kan? Dulu kita tak ada rumah macam orang lain. Orang lain tak ada rumah, kita tak ada rumah. Bila dah ada rumah, orang nak datang raya kita tak bagi. Assalamualaikum. Kan? Dah. Kan? Jangan jawab. Abah penat. Dulu tak ada rumah. Bila dah ada rumah, orang nak datang rumah, padahal rezeki tu. Kan? Nak datang rumah, jangan dibuka pintu tu, jangan. Kan? Nampak tak tuan-tuan? Apalah salahnya tuan-tuan? Dan kita bawa keberkatan dalam diri kita. Orang Jawa ni tuan-tuan bila sebut berkat, berkat ni macam nasi tu, lepas kenduri ada berkat. Kan? Mana ada berkat datang? Kan? Orang tu datang tak ada berkat. Kan? Mana berkatnya, tak nampak berkatnya. Kan? Tuan-tuan, berkat yang dimaksudkan adalah apa? Bila tuan-tuan menerima tetamu masuk dalam rumah, tuan-tuan yang mulia akan mendapat keberkatan dari sudut apa? Allah Ta'ala akan cukupkan rezeki tuan-tuan. Bukan banyak tetapi cukup. Kami orang minta ya Allah banyak rezeki. Bagi banyak. Dulu gaji 1,000 naik pangkat jadi 3,000 gaji. Banyak tak? Banyak. Anak sakit itu, anak sakit ini, kereta sakit itu, kereta sakit ini. Cukup tak tuan-tuan? Orang cukup juga. Betul tak tuan-tuan? Sebab itu kita minta kecukupan kepada Allah Ta'ala. Jangan minta banyak, jangan minta sikit. Minta ya Allah cukupkan. Kalau Allah tahu cukup kita tu 1 juta, Allah bagi 1 juta. Kalau Allah tahu cukup kita 1,000, Allah bagi 1,000. Nampak tak tuan-tuan? Dalam hidup ni minta, ya Allah cukupkan untuk diri aku. And supaya kita bertambah ketaatan. Ramai orang minta kaya je. Tetapi tidak minta ketaatan pada Allah Ta'ala. Bila dah bagi kaya, dia makin jauh dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, hilangkan keakuan dalam diri kita. Bila kita rasa semua milik Allah Ta'ala. Dalam poket kita ada RM1. Kita rasa RM1 ni bukan kita punya. Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita. Bila tabung lalu depan kita, kita akan ringan dia nak masuk dalam tabung. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau simpan RM1 tu orang sogih orang sogih. Kan? Simpan tak sogih. Kan? Kalau bagi pun orang miskin. Betul tak? Tak miskin pun bagi masuk RM1. Tetapi kerana hati yang miskin menyebabkan apa? Kita rasa kalau bagi tu miskin. Sebab apa mempunyai hati yang miskin? Hilangkan keakuan dalam diri kita dengan apa tuan-tuan? Dan dengan kita merasakan semua tu adalah milik Allah Ta'ala. Rumah kita milik Allah Ta'ala. Masuk-masuk. Rumah ni tuan-tuan buat umur 20, 30, 40. Tuan-tuan nak duduk berapa lama? Betul tak tuan-tuan? Silap-silap rumah tuan-tuan lagi lama daripada umur tuan-tuan. Betul tak? Kenapa nak sombong sangat tak nak bagi orang masuk? Kita beli kereta baru contoh. Sedangkan Allah Ta'ala yang bagi kereta tersebut. Mana Allah Ta'ala bagi? Aku kerja pagi, petang, siang, malam. Tuan-tuan, bos tuan-tuan boleh bertukar-tukar. Hari ni bos lain, tahun depan bos lain. Pekerjaan tuan-tuan pun belum dijamin tetap, boleh tukar-tukar. Tahun ni tuan-tuan kerja dekat kilang sekian. 20 tahun lagi tuan-tuan akan bertukar kerja sekian-sekian.
Majikan tuan-tuan boleh bertukar, tempat kerja tuan-tuan boleh bertukar, tetapi hakikat yang memberi rezeki tak bertukar. Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Kenapa kita sombong sedangkan hakikat pemberian datang daripada Allah Ta'ala? Betul tak tuan-tuan? Kan maknanya apa? Maknanya walaupun kita nampak atas usaha kita jual durian dekat tepi jalan, kita buka gerai bulan Ramadan, siapa yang pelanggan-pelanggan tu datang, siapa yang cenderungkan, siapa yang letakkan dalam hati dia nak beli dekat gerai kita? Bukankah Allah Ta'ala kadang-kadang kita buat dropship, kita jual barang. Siapa yang datangkan mesej tiba-tiba, Assalamualaikum, saya nak beli produk tuan-tuan, saya nak beli produk sekian-sekian. Siapa? Allah Ta'ala yang meletakkan hati-hati tersebut untuk beli barang kita. Kan? Jadi nak bagi tahu hakikat pemberian datang pada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala bagi rezeki yang banyak, mula kita sombong dengan Allah Ta'ala. Tak datang masjid dah. Kan? Lama dah tak pergi masjid, Mat. Kan? Nak buat macam mana? Kan nak raya ni, ngecat rumah. Kan? Ngecat. Kan? Apa lagi? Kan? Macam-macam lah. Kan? Raya dan sebagainya. Kan? Tuan-tuan yang mulia, kadang-kadang kita doa, Ya Allah, bagilah aku kereta. Kan, mudah-mudahan kau bagi kereta senang sikit nak pergi masjid. Dah bagi kereta tak pergi masjid juga. Sebab apa? Kan, sebab dia minta pada Allah Ta'ala, kan, supaya apa? Supaya dikayakan selepas, supaya diberi ketaatan, supaya mendapat ketaatan apabila diberi kekayaan. Silap. Kita buat ketaatan sampai jadi kaya, tuan-tuan. Ramai orang, aku akan sedekah nanti bila dah kaya. Takkan kaya, tuan-tuan. Tuan-tuan sedekahlah sampai jadi kaya. Kan, ramai orang dalam hidup dia, kan, tunggu nantilah dah banyak duit baru sedekah. Rugi, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak bila tuan-tuan akan mati? Tuan-tuan nak tunggu nanti, kan? Belajar dululah, amal kemudian. Tuan-tuan tahu tak bila tuan-tuan akan mati? Kan? Betul tak? Jadi tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan yang sedang belajar di universiti dan sebagainya, kan, libatkan mereka dalam apa jua aktiviti persatuan dan sebagainya untuk bantu. Kan, kadang-kadang kita marah anak-anak kita berpersatuan, contoh. Ya kan, kau datang universiti belajar je, jangan ikut persatuan dan sebagainya. Kan? Tuan-tuan, masa anak-anak kita kat sekolah dah, kita marah dah anak kita jadi pengawas. Anak-anak kita jadi pengawas untuk apa, tuan-tuan? Untuk mengawasi pelajar-pelajar. Kan? Supaya apa? Untuk melicinkan urusan takbir sekolah. Macam itulah anak-anak kita bila masuk universiti. Kan? Kita libatkan persatuan. Supaya apa? Kita tak tahu anak kita bila akan mati. Kan? Kita nak bila kita belajar bersama dengan beramal sekali. Berpersatuan ni kita beramal lah, bantu urusan universiti, bantu urusan pelajar-pelajar, urusan pendaftaran, urusan itu dan ini dan sebagainya. Jadi begitulah tuan-tuan, dalam hidup ni kita kena belajar dan terus beramal. Jangan tunggu ilmu banyak baru amal. Kita tahu tak bila kita akan mati? Kita tak tahu bila kita akan mati. Dapat ilmu sikit, amal. Dapat ilmu sikit, amal. Itulah kehidupan kita. Tuan-tuan, kita masuk dalam bab takabur ini. Takabur ini maksudnya membesarkan diri. Rasulullah SAW ada bersabda dalam suatu hadis qudsi, firman Allah Ta'ala, Al-kibriya'u ridai wal-'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Maksudnya, kebesaran, ketinggian itu selendangku, kata Allah Ta'ala. Keagungan itu kain pakaianku. Maka siapa yang cuba merebut, yakni bersifat dengan salah satu dari keduanya, aku akan campakkan dia ke dalam api neraka Jahannam. Aku tidak peduli, kata Allah Ta'ala. Nak bagi tahu bukan benda yang kecil sifat takabur ni. Barang siapa yang ada sifat takabur dalam diri dia, tak boleh masuk syurga. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarrah al-kibr. Tak boleh masuk syurga barang siapa yang ada dalam hatinya walaupun sebesar biji zarah. Apa dia, tuan-tuan? Sifat at-takabbur. Tak boleh masuk syurga. Jangan pandang remeh, tuan-tuan. Kita ni, tuan-tuan, baru balik umrah saja, tuan-tuan. Satu kampung nak kena cerita. Aku baru balik umrah ni. Aku miskin-miskin pun boleh pergi umrah. Tengok tu jiran sebelah rumah aku tu. Kereta 2 BMW. Rumah 2 tingkat. Pergi umrah pun tak boleh. Nampak tak, tuan-tuan? Ada sifat takabur dalam diri dia. Sebab apa, tuan-tuan? Kita boleh pergi umrah atas izin dan atas kesempatan, atas ruang, atas taufik daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah tak bagi kesempatan, Allah tak bagi ruang, Allah tak akan izinkan kita untuk menunaikan umrah. Buat kebaikan. Tuan-tuan datang masjid bukan sebab tuan-tuan hebat. Bukan sebab tuan-tuan makan banyak, tuan-tuan jadi sihat, kuat, boleh datang masjid. Bukan. Berapa ramai orang yang hebat, orang kuat, sado, tapi tak boleh datang masjid. Betul tak, tuan-tuan?
Kenapa kita datang ni atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Bukan sebab kita banyak masa. Berapa ramai orang yang sibuk boleh datang masjid, berapa ramai orang yang lapang tak boleh datang masjid. Betul tak tuan-tuan? Sebab kita datang masjid, kita datang surau, kita buat ketaatan pada Allah Ta'ala disebabkan Allah Ta'ala bagi ruang, kesempatan, taufik kepada diri kita. Bila Allah Ta'ala bagi ruang, kesempatan, kita kena doakan supaya apa? Supaya Allah istiqamahkan kita, dan kita kena doakan orang-orang yang di sekeliling kita supaya dapat kesempatan yang sama macam kita. Berapa ramai orang yang bila dia bangun qiyamul lail, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati ni tuan-tuan, aku je ke yang bangun? Yang lain tak bangun ke? Kan? Yang lain tak qiyamul lail ke? Aku je ke yang bagus? Yang lain tak bagus ke? Nampak tak tuan-tuan? Penyakit dalam diri kita adalah merasakan kita lebih bagus daripada orang lain. Kita datang masjid, tuan-tuan jangan merendah-rendahkan orang yang kat luar sana yang tak datang masjid. Tuan-tuan, hari ni memang kita bagus duduk dalam masjid ni. Betul tak? Boleh jadi tak akan datang kita tak bagus? Boleh jadi. Siapa yang boleh istiqamahkan kita? Allah Ta'ala. Siapa boleh jamin diri kita? Tak ada siapa boleh jamin diri kita. Allah Ta'ala sahaja yang boleh jamin diri kita. Kita tak boleh jamin diri kita. Kita duduk sampai bila-bila, sampai hayat kita. Betul tak? Sebab itu kita jangan lekeh orang lain. Itu neraka lah mereka semua tu yang ahli maksiat kat luar sana. Duk berambung naik motor tu, ahli neraka mereka semua. Jangan pernah tuan-tuan ada merasa sifat seperti itu. Kerana apa tuan-tuan? Allah Ta'ala yang memegang hati-hati kita semua. Allah Ta'ala boleh jadikan yang kita ni tuan-tuan dekat luar, yang kat luar boleh ke dalam. Allah Ta'ala punya kuasa tuan-tuan. Sebab tu jangan sombong. Bila duduk dalam majlis ni kita tak tahu pengakhiran kematian kita seperti apa dan bagaimana. Kita tak boleh menghukum sesiapa tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kita bukan Tuhan dia. Kita tak bagi rezeki dekat dia. Kita tak bagi makan kat dia. Bukan kita yang bagi rezeki, yang bagi rezeki Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun tidak menghukumkan neraka orang yang lepak-lepak tepi jalan tu. Kenapa kita nak hukumkan neraka dekat dia? Betul tak tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup ni tuan-tuan, kita kena banyak koreksi, muhasabah diri kita tuan-tuan. Meletakkan seluruh kesilapan, seluruh kesalahan pada diri kita. Kenapa kawan-kawan kita dekat luar-luar sana, lepak sini, itu adalah atas kesilapan diri saya. Sebab saya tak doakan mereka, saya tak pimpin mereka turut serta dalam majlis ini. Meletakkan kesilapan semua dalam diri kita. Sekiranya kita meletakkan kesilapan pada orang lain dah memang macam tu sifatnya, sikapnya. Jadi tindakan kita adalah kita memotivasikan diri kita untuk kita pimpin mereka duduk dalam majlis ni. Untuk buat sama-sama kebaikan. Tuan-tuan yang mulia, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan hebat duduk dalam majlis ni, maka rugilah kita tuan-tuan. Merasakan kita apa? Kita je yang hebat. Orang lain tak hebat. Orang lain teruk. Naik motor. Ataupun kita tengah naik motor ni lalu, apa dah maghrib siram bunga lagi. Masuk buat-buatlah. Buat bersiap-siap pergi masjid, pergi surau. Kadang-kadang kita lalu rumah jiran kita nak ke sini kan. Tuan-tuan yang mulia dalam hidup ni tuan-tuan, kita kenal tak Ustaz Azhar Idrus? Ustaz Azhar Idrus tuan-tuan bukan biasa-biasa. Dulu pun mat rempit macam orang kat luar juga. Dulu tuan-tuan Ustaz Azhar Idrus ni guru gitaris, main gitar dia. Saya rasa tuan-tuan pun tak main gitar tuan-tuan. Ni bukan main gitar, guru gitar. Sekarang jadi ulama. Yang mana orang lain berguru dengannya. Jadi macam tu. Jadi tak hairan kalau orang kat luar sana jadi ulama lepas tu. Kita pun tak tahu akan datang, mana tahu dia pergi pondok ke, dia belajar ke. Silap-silap dia ganti ke tempat saya ni. Boleh tak tuan-tuan? Boleh, ni kuasa Allah Ta'ala. Sebab itu kita jangan rasa takabur dalam diri kita. Jangan pernah memandang rendah kepada orang lain. Kita merasakan diri kita yang kerdil, diri kita yang lemah, supaya kita sentiasa memperbaiki diri kita. Hadirin dan hadirat yang mulia, seterusnya, baik, hadis ini bermakna bahawa ketinggian dan keagungan hakiki itu dua sifat yang hanya kepunyaan Allah Ta'ala. Tiada layak bagi selainnya. Orang yang membesarkan dirinya itu seolah-olah dia merebut sifat Allah Ta'ala. Na'udzubillah ya. Orang yang demikian sifatnya memang sesuai dilemparkan dia ke dalam neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan yang mulia, jangan pernah ada kita rasa takabur. Kita rasa, kita nak dalam diri kita rasa kerdil depan Allah Ta'ala. Dan kita duduk dalam majlis ni tuan-tuan, orang yang merasakan diri dia ini dekat dengan Allah Ta'ala, bila sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar hatinya tuan-tuan. Sebab apa? Dia merasakan dia sangat dekat dengan Allah Ta'ala.
Kan? Dia rasa Allah Ta'ala tu sangat dekat, menyebabkan bila dia sembahyang ada rasa khusyuk. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia rasa Allah sedang melihat dia. Kalau dia tidak mampu melihat Allah Ta'ala, dia merasakan Allah sedang melihat dia. Dia tak peduli dengan orang, apa orang yang nak lihat pasal diri dia. Ramai orang datang masjid, duduk sembahyang sebelah imam, duduk sembahyang sebelah siapa? Tok-tok kiai, tuan-tuan guru, tiba-tiba bila sembahyang kat rumah biasa je Allahu Akbar. Tapi bila sembahyang sebelah tok guru, Allahu Akbar. Berubah terus. Sebab apa? Nak tunjuk dekat tok guru, para alim ulama yang bahawa dia tu sembahyang hebat. Khusyuk. Nampak tak? Kita sembahyang sebab apa? Sebab nak orang kata pasal diri kita. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita sembahyang lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, kita duduk dalam masjid ni seolah-olah kita seorang aja duduk dalam ni. Seolah-olah apa tuan-tuan? Seolah-olah kita merasakan orang lain tak penting untuk lihat diri kita. Yang penting hanya Allah Ta'ala sahaja yang lihat kita. Kita tak kisahlah butangnya ke sini ke sini ke. Dia tak kisah pasal apa? Pasal orang pandang diri dia. Dia hanya kisah apa yang Allah pandang pasal diri dia. Tapi berapa ramai orang datang masjid, timah cepatlah, timah bersiap. Kau sui temen ki. Engkau lah desek bang. Ki orang rampung ki. Arab makeup ki orang rampung. Belum siap lagi ni. Berdandan. Sebab apa lama? Sebab kisah dengan apa yang orang kata. Betul tak? Nanti orang cakap itu gincunya tak betul lah, ini tak betul lah apa semua. Sebab sibuk pasal orang kata, menyebabkan kita penat dalam kehidupan kita. Tapi tuan-tuan datang masjid, orang kisahlah capel apa ke, janji pakai nak beribadat jumpa Allah Ta'ala. Mudah aja hidup ni tuan-tuan. Tapi oleh kerana dalam hidup ni sibuk nak ikut apa yang orang kata. Yang lakinya ikut trend. Sekarang ni yang lakinya, kalau yang muda-muda nak kena pakai seluar ketat-ketat sendat. Supaya apa? Trend. Tak dapat menafas tuan-tuan. Pakai ketat-ketat macam tu. Tapi nak ikut orang kata, maka kita kena terpaksa terseksa. Pakai ketat-ketat macam tu Oh bagus kau trend. Oh kita pun senyum. Biasalah ikut trend lah kan. Tapi dalam hati Allahu Akbar. Sejam 2 jam pakai seluar ketat ni bukan selesa pun. Nampak tak tuan-tuan? Semata-mata nak ikut orang, apa yang orang kata pasal diri kita, membuatkan kita jadi letih dan penat. Tetapi kalau kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, hidup kita menjadi mudah tuan-tuan. Hidup kita menjadi tenang. Hidup kita menjadi aman dan damai. Macam kita berkeluarga. Orang lain berkeluarga, dia mencari nafkah untuk apa? Untuk redha Allah Ta'ala. Ada orang, dia berkeluarga untuk apa? Untuk redha manusia. Manusia melihat engkau ni dah berkeluarga dan 10 tahun tapi kereta tak ada, rumah tak ada. Balik rumah kita jadi sedih. Tapi kalau kita buat sebab Allah Ta'ala redha kita, apa yang tanggungjawab kita dah laksanakan. Contoh, walaupun rumah sewa tak apalah, tak ada rumah sendiri contoh. Janji aku boleh pergi 5 waktu, datang masjid surau, boleh dengar pengajian. Nampak tak tuan-tuan? Itu lebih mahal di sisi Allah SWT berbanding ada rumah besar, ada kereta besar. Masjid tak pernah nampak. Ramai kadang-kadang dekat surau ni, masjid ni mungkin ada OKU, ada orang kurang upaya. Yang mana mereka ini kakinya mungkin tak cukup, tapi boleh dah sampai sini 5 waktu. Kita kaki cukup tak sampai sini tuan-tuan. Ada mungkin di antara kawan-kawan kita duduk sini, ada yang buta tak nampak, tapi boleh sampai sini. Kita tuan-tuan mata nampak tapi hati buta. Lalu sebelah masjid tak, buat-buat tak nampak. Bukan tak nampak, buat-buat tak nampak. Sebab apa? Mempunyai hati yang buta. Dan tuan-tuan yang mulia, dalam hidup ni tuan-tuan, kita kena banyak apa tuan-tuan? Dan kita kena banyak koreksi dan muhasabah diri kita tuan-tuan. Orang yang tahu tujuan hidup dia atas muka bumi Allah Ta'ala ni, maka dia akan straight dan menuju apa yang perlu dia dilaksanakan. Tuan-tuan yang mulia, ramai orang duduk atas muka bumi Allah Ta'ala, dia tak tahu tujuan hidup dia. Bang, tujuan hidup buat apa bang? Biasalah, tengok orang luar macam mana. Ada rumah, ada kereta. Macam itulah hidup. Betul ke macam tu tuan-tuan? Tuan-tuan yang mulia, kalau kita sekadar nak macam tu tuan-tuan, samalah macam kita burung-burung, binatang-binatang di hutan, sekadar nak cari makan, cari tempat tinggal, buat sarang, macam tu kemudian mati. Macam tu ke tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau sekadar nak ikut trend, tengok orang lain umur dah 40-60, dia orang ada aset. Ada rumah dekat Seksyen 16, ada rumah kat Shah Alam, buat aset, ada tanah dekat sekian-sekian. Bila sembang dengan kawan, kau ada tanah sekian-sekian, kita pun nak beli tanah sekian-sekian. Pagi, petang, siang, malam cari duit, tumpul harta. Bila bertemu dengan Allah SWT, Allah jemput, rugi tak rugi? Penat ni banyak harta.
Tetapi apa manfaat untuk hari akhirat? Tak ada. Sebab itu tuan-tuan, orang yang tahu tujuan dia hidup, tak kisahlah dia kerani, dia tukang kebun, dia tukang cuci longkang, dia YB, dia doktor, dia ustaz, dia tahu walau apa pekerjaan aku akan mati bertemu dengan Allah Ta'ala. Apa persiapan aku untuk hari akhirat. Di samping aku mencari dunia, aku tidak melupakan perkampungan aku di akhirat. Aku tidak melupakan bahagian aku di akhirat. Ini yang penting tuan-tuan. Ramai orang tak tahu tujuan hidup. Hidup je lah kan. Orang bawa ke kanan, aku ke kanan. Orang bawa aku ke kiri. Tak tahu matlamat dia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala cipta dia untuk apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ramai orang lupa ayat selepasnya, wa tu'minuna billah. Kamu ni dicipta untuk manusia, bukan untuk kambing, untuk kucing. Itu sebagai apa? Itu sebagai bonus kita. Kalau kita bagi makan kucing ada pahala, kalau kita jaga binatang-binatang ni ada pahala. Tapi sebenar-benarnya untuk siapa? Untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik dan cegah kepada perkara mungkar. Ramai orang sampai situ je. Tetapi dia tidak apa? Dia tidak beriman kepada Allah. Wa tu'minuna billah tu tak ada. Jadi kita berhenti sebentar bagi laluan kepada azan, insya-Allah. Dan insyaAllah tuan-tuan yang mulia, kita akan sambung sikit lagi berkenaan tentang bab takabur. Untuk mengelakkan daripada diri kita ni terjebak daripada sifat takabur ini, lawan bagi at-takabur ini adalah at-tawadhu', rasa rendah diri. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah."
wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tiada seorang itu bersifat tawaduk kerana kebesaran Allah, melainkan Allah akan meninggikan martabatnya. Barang siapa yang tawaduk, Allah akan tinggikan dia. Barang siapa yang takabur, Allah akan rendahkan pangkat dia, darjat dia. Mungkin di hadapan saya ni ada macam-macam kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada diri tuan-tuan masing-masing. Ada mungkin di antara kita yang Allah Ta'ala berikan rumah besar, ada mungkin ada jawatan, ada mungkin ada tanah banyak, ada mungkin ada anak ramai, ada mungkin ada anak yang berjaya, semua tahfiz ataupun semua masuk universiti. Ada pun tuan-tuan yang mulia, tempat pandang Allah Ta'ala hanya apa? Takwa kita pada Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, orang mukmin ni dia tak sedih kalau dia tak ada dapat rumah 10 tingkat. Dia tak sedih kalau Allah tak bagi dia rumah besar, tanah banyak, tapi dia sedih kalau dia tak ada iman dalam diri dia, tuan-tuan. Orang mukmin ni tempat pandang dia, fokus dia adalah tempat pandang Allah Ta'ala. Tempat pandang Allah Ta'ala hati dia. Tuan-tuan yang mulia, jangan rasa hebat kalau tuan-tuan ada rumah besar, ada kereta besar, ada tanah banyak, ada anak pandai. Itu semua hazamin fadli Rabbi. Itu semua kelebihan yang Allah berikan kepada tuan-tuan. Untuk apa? Bukan untuk takabur kepada Allah Ta'ala, tetapi untuk kita makin dekat dengan Allah Ta'ala, makin berasa berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Berapa ramai orang yang apabila dia mendapat nikmat tersebut, dia makin jauh daripada Allah Ta'ala. Dan berapa ramai juga yang Allah miskinkan diri dia, dan ada juga dah tahu miskin tak sedar diri juga, dah tahu susah tu, kembalilah pada Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala kayakan setidak-tidaknya, walaupun tidak miskin di dunia, tetapi kaya di akhirat. Dalam miskin di dunia, miskin pula di akhirat. Ini yang kita bimbang, tuan-tuan. Sebab itu perlunya majlis-majlis seperti ini, tuan-tuan. Kita ajak masyarakat kita semua untuk faham tentang agama. Setidak-tidaknya, walaupun tidak kaya di dunia, ada tempat di akhirat. Ramai orang, tuan-tuan yang mulia, memfokuskan kebahagiaan itu hanya pada al-maddiyah, tentang kepentingan keduniaan tersebut. Tuan-tuan nak hidup ke atas muka bumi Allah Ta'ala ni berapa lama, tuan-tuan? 50 tahun, 60 tahun, betul tak? Pejam celik, wes rong polo, wes patang polo, wes 60, kan? Pejam celik, dah meningkat usia kita. Bukan makin bertambah kita punya usia, makin berkurang, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena apa, tuan-tuan? Kita kena tawaduklah dalam kehidupan kita. Walaupun banyak macam mana pun rezeki Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita kongsi-kongsilah kepada orang lain. Allah Ta'ala maha kaya, tuan-tuan. Allah Ta'ala boleh jadikan semua kaya. Kenapa Allah Ta'ala jadikan ada yang miskin, ada yang kaya? Kerana Allah nak dalam Quran sebut supaya kita saling apa, tuan-tuan? Saling tampung-menampung, saling beri-memberi antara satu sama lain. Itulah tujuan Allah Ta'ala jadikan kita ni. Kalau sebahagian daripada kita kaya, tujuannya untuk bantu yang golongan yang susah. Yang susah menerima daripada yang kaya. Kerana hakikatnya, kekayaan yang sebenar-benar adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kaya, tuan-tuan bertakwa pada Allah Ta'ala, itu package yang paling terbaik. Tapi kalau tuan-tuan kaya dunia saja, takwa tak ada tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita lahir hati yang bersih. Hanya hati yang bersih semulalah yang boleh bertemu dan boleh melihat Allah Ta'ala. Kalau kita lahir bersih, besok bila kita mati hati kotor, Allah tak nak pandang kita. Sebab apa? Kita mempunyai hati yang kotor. Jadi tuan-tuan yang mulia, masih ada masa. Bila ulama' sebut, bila kita dihidupkan atas muka bumi Allah Ta'ala lagi, itu bererti kita diberi kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ulama' sebut istiqamah ini bagi insan seperti kita mustahil, tuan-tuan. Kenapa? Kita hari-hari kita akan melakukan kesilapan. Kerana apa? Iman manusia biasa ni, dia punya iman dia naik turun. Tak macam ulama', tak macam Nabi. Nabi makin naik, malaikat mendata iman dia. Tapi kita punya iman naik turun. Jadi mustahil untuk kita istiqamah. Yang disebutkan istiqamah, kata ulama, adalah istiqamahnya kita di dalam kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maknanya setiap kali kita tergelincir, sembang-sembang kedai kopi, tak nak dah mengata kawan, mengata juga, maka apa, tuan-tuan? Istighfarlah kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mohon ampun, minta maaf balik dekat kawan-kawan kita. Tengah sembang-sembang kat kedai kopi, mengumpat kawan kita, minta maaf kat kawan kita. Nak bagi tahu kadang-kadang dah cuba dah minta Allah, ya Allah,
jauhkan aku daripada dosa. Buat dosa juga, tergelincir juga. Maka kita jangan berputus asa, jangan berhenti, istiqamahlah kita di dalam kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan dengan istiqamah, tuan-tuan. Ya, menurut ulama. Tuan-tuan yang mulia, jadi saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian kita berkenaan tentang sifat takabur. Mudah-mudahan dalam diri kita semua Allah Ta'ala jauhkan diri kita daripada sifat mazmumah tersebut. InsyaAllah akan datang kita akan sambung kepada sifat yang seterusnya, iaitu sifat hasad dengki. Jadi kita akan bertemu insyaAllah pada bulan hadapan insyaAllah. Jadi kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa sekalian umat Islam ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, lebih-lebih lagi dosa dengan mak ayah kami ya Allah. Mungkin dalam hidup kami ya Allah, kami pernah memalingkan wajah kami kepada mak ayah kami ya Allah. Ya Allah, mungkin dalam hidup kami ya Allah, kami pernah mengguriskan hati ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, mungkin dalam hidup ya Allah, kami pernah menyebabkan mak ayah kami berkecil hati dan mengalirkan air mata disebabkan kesilapan kami ya Allah. Kami bimbang ya Allah dengan dosa kami dengan mak ayah ini ya Allah, menyebabkan ya Allah kehidupan kami menjadi payah dan susah ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, khususnya ya Allah kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, di bulan yang mulia ini ya Allah, kami merindui ya Allah saat kami bersama dengan mak ayah kami ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ya Allah, sebahagian daripada mak ayah tak ada lagi di samping kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tadahan doa ini sebahagian daripada doa anak-anak yang soleh ya Allah. Tempatkanlah kedua orang tua kami ya Allah di kalangan orang-orang yang soleh, dan tempatkanlah mereka ya Allah di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kami semua bakal jenazah ya Allah. Ya Allah, kami semua akan meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, dan jadikanlah pula anak-anak kami ya Allah sebagai yang akan mendoakan kesejahteraan kami sewaktu kami dikubur nanti ya Allah. Ya Allah, kami tahu ya Allah, dikubur sana ya Allah tempat yang mengerikan ya Allah bagi orang-orang yang banyak dosanya ya Allah. Nescaya itu ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami yang sedang menedah tangan ini ya Allah, mungkin ada di antara kami yang sakit ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Ya Allah, mungkin ada di antara kami yang menedah tangan ini ya Allah, ada hutang piutang ya Allah, selesaikanlah hutang piutang kami ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang menedah tangan ini ya Allah, ada yang belum dikurniakan zuriat ya Allah, berilah zuriat kepadanya ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang belum bertemu jodoh ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah jodohnya kepada mereka ya Allah. Ada yang menedah tangan ini di antara kami ya Allah, ada kesempitan hidup ya Allah, lapangkanlah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, jangan kau matikan kami dalam su'ul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Segala yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.